Nausyad bin Amir Najib. Nombor matrik saya 24 TKM 21F 1051. Okey, hari ni saya nak cerita pasal overview dalam slide presentation korang. Okey, untuk terdapat lebih kurang macam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 subtopik dekat slide korang. Okey, yang pertama antaranya intro, chart organization, maintenance strategy, job and task company, maintenance planning and scheduling, and how they manage the inventory and stock. Yang lain computerized maintenance management system, dan yang terakhir dalam sektor ialah conclusion. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakri Ittisham Putra bin Badrul Isyam. Nombor matrik saya 24 DKM 21F 1045. So, saya nak explain pasal introduction. The organization of structure of Sekolah Kebangsaan Bukit Canggang was thoroughly examined during the industrial visit. The industrial highly the importance of the understanding it maintain organizations, and organizational chart was obtained to provide clarity on the hierarchical structure and key personnel responsible for efficiency maintenance function with the school. So maksudnya yang Sekolah Kebangsaan Bukit Canggang ni, diorang ada chat, kira diorang ada chat organisasi, chat untuk penyelenggaraan diorang ada UPS, unit penyelenggaraan sekolah. So kira sekolah ni bagus. Slide seterusnya, organization chart. Organization chart ni guru besar dia ataupun director of Sekolah Kebangsaan Bukit Canggang ialah Muhammad Ali bin Al-Amin. Lepas tu JPKM, dia adalah Encik Zainal bin Misman. Encik Zainal bin Misman ni saya kenal dia sebab dia cikgu sekolah saya dululah. Sebab tu saya minta dia pendapat kan, tanya dia pasal organisasi sekolah ni. Saya tanya dia. Lepas tu Puan Mazlina bin Mustafa, JPKM Pentadbiran. Lepas tu kemudian mulalah organisasi chat untuk maintenance kat sekolah ni. Encik Razali ni sebagai engineer, engineer kat sekolah tu. Lepas tu Encik Samad sebagai mechanical, dia bahagian mechanical. Encik Rahim Isma ni dia sebagai civil. Dari segi pembangunan sekolah tu macam diorang nak buat pondok ke, diorang simen, Encik Rahim ni lah yang handle, dan yang lain membantu. Lepas tu Encik Mustafa ni electrical, contohnya macam lampu rosak, Encik Rahim ni lah yang boleh tu, yang bertanggungjawab lah. Yang lain membantu diorang. Sebab saya pergi ke sekolah tu, kita orang satu tim pergi ke sekolah tu, banyak tanya kat diorang. Lepas tu dari segi kalau ada blackout ke, Encik Mustafa ni lah peranan penting kira dia selalu ada kat sekolah tu lah. Okay. Untuk slide pasal maintenance strategy, maintenance strategy is a comprehensive and methodical action plan for maintenance. Maintenance strategy is a long-term plan that address every aspect of maintenance management. Yang maksudnya dalam kita nak buat penyelenggaraan ni, kita mesti ada rancangan untuk jangka masa panjang dan jangka masa pendek. Benda tu kita mesti ada rancangan untuk buat penyelenggaraan dari segi antaranya macam untuk
civil, mechanical or electrical, kita mesti ada perancangan sebelum kita buat penyelenggaraan. Untuk poin pertama dalam slide ni ialah repairing a air conditioner. Okay, the primary objective of this maintenance strategy is to repair and restore multifunctioning equipment to its operational state. Yang bermaksud repairing air conditioner ni selalunya yang buat maintenance ni lah lebih kepada electrical punya engineer. Dan tugasnya adalah untuk repair ataupun restore macam aircon tu tak function ke, ada masalah biasa-biasa, itulah antara kerja-kerja electrical engineer. Okay, untuk poin seterusnya berkenaan dengan repair pipe water. Preventive maintenance that involve scheduled inspection and repair on critical equipment to reduce the likelihood of failure. Okay, bermaksud repair pipe water ni dekat SK Bukit Canggah ni lebih kepada mechanical punya engineer. Okay, untuk maintenance strategi, setiap engineer perlu check dia punya jadual untuk mengurangkan lagi kerosakan besar sentiasa berlaku. Sekian, terima kasih. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nur Aiman bin Hardi. Nombor matrik saya 24 di IKM 21F1009. Okey, saya akan membentangkan tajuk Job and Task. Okey, the electrical. The preventive maintenance for electrical system develop and implement a preventive maintenance schedule for the electrical system, including the servicing and of distribution panels, transformers and for other critical components. Regular check and tighten electrical connection to prevent loose or corroded connection that could lead to electrical failures. Okay, dan seterusnya adalah mechanical. Mechanical equipment inspection and repair. Periodic checks and maintenance of mechanical equipment such as pumps, fans and motors to identify and address any issue properly, preventing potential breakdown and ensuring the reliability of the equipment. Okay, dan terakhir adalah civil. Structural inspection and repairs. Conduct regular inspection of the school buildings and structure to identify any sign of wear, damage or structural issues. Implement timely repair to address issues such as the crack in walls, damaged roofing or foundation problem to maintain the structural integrity of the school. Hai and Assalamualaikum. Saya Muhammad Syahmi Zawawi bin Azari dan nombor matrik saya 24 DKM 21F1093. So hari ni saya akan mentangkan sedikit isu iaitu berkenaan dengan maintenance planning and scheduling. Okay, so di mana planning ni adalah bidang perancangan tanggungjawab yang melangkau aspek teknikal penyelenggaraan perhubungan pelanggan untuk kerja bukan kecemasan adalah elemen kritikal memastikan jangkaan pelanggan diurus dan dipenuhi, iaitu pelan kerja dan anggaran terperinci bukan sahaja membantu dalam peruntukan sumber tetapi juga menjadikan peta jalan untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan. Dan planning juga melibatkan penyelarasan tenaga kerja dari segi bahagian, bahan dan peralatan sebagai persediaan untuk pelaksanaan kerja. Ini termasuk mengatur penghantaran bahan tepat pada masanya ke tapak kerja, dengan itu memperkemas proses pelaksanaan. So untuk scheduling pula, ia adalah satu jadual kerja yang diutamakan berdasarkan kesegeraan dan kritikal, iaitu membantu dalam mengatur tugas dengan cekap, dan ia juga keutamaan rendah diambil kira dengan memastikan pendekatan komprehensif untuk pengurusan penyelenggaraan. Ia mengekalkan rekod, indeks, carta dan laporan tentang prestasi berbanding matlamat, membolehkan penambahbaikan berterusan dengan mengenal pasti bidang yang memerlukan perhatian dan pelarasan. Manage the inventory and stock.
So kat sini ada 3 jenis mechanical. Yang pertama adalah pure mechanical, dan yang kedua adalah electrical mechanical, dan yang terakhir adalah civil mechanical. Okey, yang pertama ada mechanical. So yang pertama adalah supplier contact, dan yang kedua adalah inventory software for parts, dan yang terakhir adalah maintenance schedule. So untuk maintenance schedule adalah jadual penyelenggaraan. So untuk jadual ni adalah lebih teratur apabila membuat satu perkara dan lebih tersusun. Okey, yang kedua adalah electrical mechanical. Yang pertama, electrical safety, dan yang kedua compliance, dan yang ketiga adalah emergency repair kits, dan yang terakhir adalah periodic and inspection. Okey, yang terakhir untuk adalah civil mechanical. Yang pertama adalah construction material, dan yang kedua adalah manage the supplier agreement for bulk material, dan yang ketiga adalah construction history document, dan yang terakhir adalah waste management. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Afif bin Ahmad Nizam, matrik number F1063. Hari ini saya nak bincang tentang slide Computerized Maintenance Management System. Kita akan mula pada background. Untuk background, sistem komputer ini khususnya yang direka bentuk untuk memperkemaskan dan tingkatkan urusan aktiviti penyelenggaraan dalam organisasi melalui aplikasi teknologi komputer. Kemudian kita akan pergi ke current manual process. Untuk current manual process pula, unit penjagaan sekolah kini menguruskan data peralatan dan proses penyelenggaraan secara manual, menunjukkan keperluan untuk penambahbaik. Okay, dan kita akan ke transition to enhanced CMS. Peralihan kepada CMMS ni yang dinaikkan taraf untuk menandakan satu langkah ke arah otomasi dan komputer dalam pengurusan penyelenggaraan. Okay, daripada background pula kita akan pergi ke recognition of improvement need. Untuk recognition of improvement need ni pengakuan daripada kaki tangan UPS masa temu duga menunjukkan kesedaran tentang keperluan untuk menambah baik dalam proses pengurusan penjagaan yang sedia ada. Okey, kemudian kita akan pergi ke real time information manager CMS juga yang dinaik taraf dijangka memperkasakan pengurusan dalam maklumat masa yang nyata dan membolehkan mereka membuat keputusan yang lebih termaklum mengenai aktiviti penyelenggaraan. So untuk conclusion pula ialah kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada unit pembangunan sekolah SK Bukit Canggang kerana telah mengamanahkan kami dengan tanggungjawab besar untuk menjalankan aktiviti penyelenggaraan dan pengurusan di sebuah institusi yang disegani. Ia juga peluang berharga yang telah memainkan peranan penting dalam mengasah kemahiran praktikal kami dan dapat memberikan pandangan tentang kriteria ketat yang diperlukan untuk pengurusan yang berkesan. Thank you for watching.